sekalian. So kita akan pergi kepada topik yang baru. Topik yang baru ini dinamakan sebagai customizing data entry. So this is one of the main topic with regard to the use of AppInfo. So ini tak ada kena-mengena dengan kaedah pengumpulan data bagi software yang lain lah. So kita akan tahu customizing data entry ini hanya dalam menu AppInfo. Cuma sedikit idea daripada customizing data entry ini adalah berkaitan dengan development of questionnaire ataupun development of form. So the development of form akan related dengan semalam yang kita bincang, iaitu variable dan juga scale of measurement, and also how you want to collect the data in a easier manner. Maksud dia macam mana cara nak paling senang untuk collect data tu. Adakah dengan menggunakan chatbox, adakah dengan menggunakan drop down, adakah dengan menggunakan point ataupun kita panggil sebagai select condition dan sebagainya. Itu kita punya customizing data entry. So kita akan apply customizing data entry in statistical package, iaitu AppInfo, dan juga kita akan buat editing lah kepada statistical module yang ada. So ini yang anda akan pelajari sebentar lagi ataupun yang kita akan buat dalam AppInfo. Yang pertama adalah import data, review imported data, data editing and sharing, introduction to the social network and mapping integration analysis. Kena yang bawah ni kita akan tangguhkan kemudian lah, sebab introduction to social network ni agak level yang lain. So network analysis biasanya saya tak pakai sepenuhnya daripada AppInfo. Saya akan pakai menggunakan software lain dipanggil Gephi. Gephi ni adalah untuk social network analysis. Tapi nak gunakan AppInfo pun boleh juga. Social network analysis ni adalah antara analisis yang jarang kita pakai di Malaysia lah, di Malaysia. Di luar negara banyak pakai. Kita nak tengok centrality dan decentrality. Okey, kemudian kita akan ada insert image and recording and also relevant numerical data. So that's why kalau saya bincang semalam, anda juga akan dikedahkan bagaimana cara nak mengumpul data. Bukan saja menggunakan AppInfo, tapi menggunakan software-software yang lain. So bila exam nanti, anda boleh gunakan yang software lain ataupun anda nak menggunakan AppInfo, tidak ada masalah. Okey, setakat ni jelas Anda punya AppInfo dah install kan? So masa kita pergi, kalau kita rujuk sekarang kepada contoh AppInfo yang berkenaan, so tuan-tuan dan puan akan perasan bahawa AppInfo ni adalah salah satu daripada epidemiological software yang sangat komprehensif lah. Cuma dia tak semestinya user friendly lah kepada kita. Ada sebab-sebab yang tertentu. Cuma secara umum ia memang digunakan secara meluas di seluruh negara di dunia ni bagi pengumpulan data, penganalisaan data dan lain-lain yang berkaitan dengan epidemiologi. Dia memang sangat bagus untuk epidemiologi. Okey, so saya rasa tak payah besarkan lah. Saya besar macam ni. Boleh nampak kan? Boleh simple je. Berapa slide tu? 5 slide je simple je. So kita akan belajar macam mana nak import data, macam mana nak review of the imported data, data editing and sharing. Yang ini nanti saya akan tunjuk menggunakan AppInfo dan bukan AppInfo. Tapi saya percaya tuan-tuan dan puan pun akan percaya daripada diri masing-masing bahawa tuan-tuan akan import menggunakan kaedah yang bukan AppInfo. Sebab itu lebih senang lah. Okay. Kemudian kita akan cerita sikit juga pasal introduction to the social network ni. Saya dah cerita tadi, social network analysis ni ada dekat dalam AppInfo Alright, so kemudian kita juga akan belajar konten yang kedua mengenai strategy of data entry, iaitu data importation, data entry manual dan juga integration of the data. Yang maksud data importation ni tahu tak apa maksud dia? Contoh macam data yang ada dekat dalam COVID tu dekat dalam GitHub kan. So kita akan import data tu. Tapi kita bukannya download data, kita import dia ada banyak cara. Ada salah satu cara yang paling mudah kita panggil kita panggil Git lah, Git. Git ni Git maksudnya kita copy repository tu secara maya di dalam cloud services masuk dalam kita punya databases. Itu advance lah. Tapi yang biasanya you all akan buat, you akan download dulu dekat komputer you ambil balik, you re-upload balik. So kita akan buat yang tradisional dulu lah. Sebab yang itu pun kadang-kadang tak ramai orang tahu. So kita akan buat data importation seperti yang demikian, dan kalau sempat saya juga akan tunjuk macam mana cara you nak import data daripada repository, tarik masuk terus dalam data. Saya pernah juga request beberapa data milik KKM. Kita ada data warehouse untuk makluman you all. Tahu kan data warehouse? Ministry of Health data warehouse. Tahu tak? Dia adalah data-data yang kita akan dapat berdasarkan kepada data warehouse ni. Sekejap MOH data warehouse. Tapi anda kena mohon mengikut pengalaman saya data warehouse, so you can get the big data lah mengenai data KKM. Apa maksud data KKM? Sama ada berkaitan dengan facility, berkaitan dengan operation, berkaitan dengan client, berkaitan dengan patient. Saya tak rasa data patient yang granular adalah, tapi dia more on the cumulative data. Contohnya macam data yang berkaitan dengan pesakit yang masuk, keluar, berapa ramai dan sebagainya ada dalam data warehouse. Cuma bukanlah isu. Challenges dia kat sini adalah anda perlu
register dan anda boleh dapatkan secara permohonan. Dia tak semudah anda boleh dapat teruslah. Okay, ini yang pertama. Ini bukan open data sebab data ni secara umum ada dua jenis. Satu yang dipanggil sebagai data structured data, satu lagi unstructured data. Bila kita kata unstructured, maksudnya data tu ada dekat dalam website, dia akan ada dalam bentuk yang tidak organize lagi, tersusun. Contohnya macam anda buka blog kan dia akan ada video, lepas tu ada gambar, lepas tu ada ada ayat, lepas tu akan ada programming, ada coding. So itu dipanggil data unstructured. Tapi boleh tak? Persoalannya boleh tak kita nak ambil data tu untuk jadi hak milik kita ataupun kita gunakan dengan kebenaran atau tanpa kebenaran? Jawapan dia boleh. Itu adalah contoh data yang tidak berstruktur. Data yang kedua adalah data berstruktur. Data berstruktur ni, data tu memang telah tersusun dengan ada table, dengan ada nama, seperti data-data yang kamu buatlah dekat dalam perkhidmatan kamu. Seperti kamu buat data dalam Google Sheet, Excel dan lain-lain. Itu dua jenis data utama yang anda kena tahu macam mana nak ambil data berstruktur, macam mana nak ambil data tak berstruktur. Tapi untuk PPKP, ADAPT, biasanya kita akan banyak manage data berstruktur. Data tak berstruktur ni biasanya kita akan ambil apabila berlaku masalah-masalah yang kompleks ataupun yang ada banyak hidden layer ataupun unsolved problem ataupun new problem. Contoh macam COVID kan. Sebelum berlaku COVID sampai orang tahu dia disebabkan oleh apa dan sebagainya, maka orang akan mula melihat trend. Contohnya kita lihat dalam Google Trend, berapa ramai orang search mengenai flu medicine. Contohnya seperti kita tengok berapa ramai orang yang concern about beli pil yang berkaitan dengan flu. So all these things akan menjadi trend yang akan trigger the healthcare system tentang sesuatu akan berlaku in term of forecasting of disease. And in fact it's true, berlaku influenza yang mana selepas itu telah didiagnose sebagai COVID-19. Faham eh? So dia punya holistic nature of the disease ni sebenarnya kalau anda faham pathogenesis dan natural history of disease, dia sebenarnya berada dalam cycle dan circle kita. Cuma kadang-kadang kita ni sama ada dilatih untuk response towards the issues ataupun kita dah prepare the things before the issues arise. Itu bezanya. Kalau macam di negara Eropah, negara maju, saya ambil contoh, tahu tak Twitter? Twitter kan? Dia orang menganalisis tau Twitter ni dari segi health. Berapa banyak Twitter yang berkaitan dengan certain issues of health lah, HFMD whatsoever, dia akan tweet. Itulah kelebihan Twitter. Dia tak boleh post panjang-panjang, sikit je, tapi dia sangat abstrak dan sangat memuncak lah bila kita analyse dia punya data untuk menunjukkan concentrated effort ataupun action need to be taken oleh healthcare services. Kita banyak kepada responsif lah, kita tak ada proaktif. Maknanya orang dah berlaku wabak baru kita pergilah. Kita jarang berada dalam situasi kita bersedia untuk menghadapi wabak yang kita jangkakan akan berlaku. Jarang kan? Betul kan? Jarang ataupun mungkin tak pernah lah kan. Kita biasanya berada dalam keadaan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Betul kan? Banyak menjaga benda-benda yang basic, rutin. Tapi negara-negara Eropah, negara maju, dia orang dah pergi ke sampai level berdasarkan simptom, berdasarkan komplain orang dekat Twitter, dia orang analyse. Itu dipanggil sebagai sentiment lah, sentiment analysis, text analytics. Sebab setiap ayat yang ditulis oleh orang pun, kita boleh analisa sama ada ayat itu positif, negatif, towards health, non towards health. Tapi kita tak sampai level tu. Tapi saya cubalah, kalau ada masa, saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat. Saya ambil contoh. Apabila anda mendapat sesuatu perkhidmatan kesihatan, adakah anda berpeluang untuk memberi laporan? Contoh macam kita beli barang kat Shopee kan kita boleh letak bintang kan. Kita boleh komen, kita boleh bagi video barang, boleh bagi review. So anda dapat perkhidmatan kesihatan, anda bagi review ke tak? Tak bagi review melainkan kita ada satu box lah kan. Box yang dipanggil apa? Borang kepuasan pelanggan lah, betul tak? Sebab kita pakai ISO, jadi ISO ni telah macam mengekang kita hanya pakai borang tu je. Sebenarnya dia menyebabkan kita punya nilai kecerdikan tu terbantut ya. Sebenarnya daripada satu digital lah tak boleh sebab dia dah termati dengan ISO tu punya kod nama borang tu kan. So itulah benda-benda yang tuan-tuan dan puan kena fikirkan supaya memberikan benda ini dinamika. Dinamika maksudnya dia dynamic, dia boleh change over the time, over a period of time. Saya kadang-kadang pun saya pelik, kenapa masih lagi pakai borang? Orang pun dah tak nak tulis. Betul tak kan? Orang lebih selesa untuk membuat grading, scale, scan dan sebagainya. Itu contohlah. Jadi saya kena cerita benda ni supaya dia broaden up your mind so that the people can complain. Saya kena cerita benda ni sebab contoh berlaku wabak ketika disaster. Apa dia? Disaster Disaster ni apa maksudnya?
Memang disaster lah. Awak pun bila disaster ni tak ada pakai smart-smart ni, memang pakai baju pakai baju apa je kan. Maksudnya baju senyawa ke, yang coverall tu, atau apa saja yang sesuai awak pakai. Itu pun vest tak pakai. Orang pun tak tahu awak kesihatan ke, bomba ke. Yang penting awak adalah staff kerajaan, betul tak kan? Jadi kesimpulannya, kenapa saya kena cerita pasal data warehouse, data, post, data? Sebab bila berlaku wabak yang ketikanya adalah episod disaster, kita jarang membuat post evaluation. Apa maksud post evaluation? Kita postmortem dengan jabatan kita. Maksud post evaluation ni adalah anda turun balik ke tempat orang yang dah tenang tadi. Faham tak? Bila banjir, contohlah banjir, orang akan pergi ke tempat pemindahanan. Lepas tu dia balik kan? Lepas dia balik tu kita follow up tak dekat dia dari segi macam mana dia punya psikologi, macam mana dia punya environmental health issues, macam mana dia punya perceptions towards what we need to improve. Ada yang buat, alhamdulillah. Tapi kebanyakan tak buat. Sebab apa tak buat? Ya, maksud saya post disaster. Betul-betul selepas post disaster kita buat. Kalau kita buat bagus, sebab post disaster ni penting untuk mengelakkan masalah berulang. Contoh, kita tahu bekalan yang tak cukup sebelum ni adalah nasi, beras lah contoh. So, in the next, kita dah tahu. Kita dah tahu nak anggap berapa ramai yang impacted, data-data tu ada. Kita simpan, kita analyse, kita buat prediction. Itu menjadi persoalan lah. Sebab apa? Kadang-kadang data tu awak ambil, awak buat. Tetapi ianya tidak dianalisis. Contoh, apabila berlaku wabak ataupun berlaku bencana lah. Bencana ni kita minta jauh daripada Allah Ta'ala lah. Tapi berlaku. Sepatutnya bencana itu sudah boleh dipredik. Sebab kesihatan tahu berapa ramai orang yang tua. Berapa ramai orang yang muda. Berapa ramai orang yang mempunyai health issues. Kawasan mana yang tanahnya berisiko berbanding dengan kawasan lain. Kawasan mana yang banyaknya waterborne disease berbanding dengan kawasan lain. Jadi benda-benda ini kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, mungkin belum lagi lah level yang kita boleh buat map. Yang kita tahu dekat mana kita nak tempatkan kita punya orang. Yang biasanya kita buat apa? Apa-apa berlaku bencana, pergi sekolah kan? Sebab sekolah tu memang pakai tahun lepas pun macam tu. Lepas tu, tahun depan pun pakai lagi macam tu. Bukan? Awak buat macam mana? Kita tengok kalau kita tahun ni sesuai sekolah tu. Mana awak tengok 6 bulan sebelum berlaku bencana? Ada buat 6 bulan sebelum berlaku bencana. Oh hebat. Maksudnya awak telah menilai. Dah buat road entry, egress, outgress, mana nak masuk, mana nak keluar. Memang hebat lah. Kalau buat lah. Kalau tak buat, kena buat lah. Okey, ini adalah contoh yang saya kata tadi, Malaysia Data Warehouse. Anda boleh tengok kat sini dia ada NCD, Non-Communicable Disease. Banyak yang kat sini setahu saya is Non-Communicable Disease lah. Main data-data yang bukan berkaitan dengan you all lah. Yang you all punya saya rasa banyak kepada data open yang di bawah GitHub. Contoh macam GitHub KKM. KKM ni ada GitHub open data tapi more on COVID lah. Maksudnya hanya untuk COVID-19. Ni MOH Malaysia COVID-19 public. Kalau anda pergi, inilah kita punya data yang berkaitan dengan MOH, iaitu COVID. Anda boleh pergi kat repository untuk anda lihat apa data-data yang ada. COVID, darah, organ, resource, KKM front, bag, PK40B. Ini PK40 tahu kan? PK ni yang bawah kejuruteraan kan? Jadi yang bawah environmental health ada. Penguasaan ada, belum ada. Macam itulah. Faham kan? Jadi data ni adalah data-data yang boleh digunakan untuk tujuan analisa oleh penyelidik, oleh student macam you all. Nanti you nak buat analisis data kan, nak buat projection, nak buat prediction dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh data yang you boleh pakai. Otherwise, you kena ambil data sendirilah dekat lapangan. That's why kita akan ada data entry. Okay, data entry ada dua cara. Pertama adalah manual data entry, iaitu mendapat data itu secara hard copy. Contoh, awak isi borang lah. Tahu isi borang kan? Macam yang anda buat sekarang, anda tulis dekat dalam kertas. Ini semua adalah data secara manual. Bagus tak? Bagus sebenarnya data tulis kat kertas ni. Sebab ulama-ulama dulu pun tulis kat kertas. Cuma beza lagi dulu dia tulis kat batu kan. Lagi tak hilang lah. Bila tulis kat kertas, biasanya kalau kena hujan, panas pun sebenarnya dia tak hilang. Tapi kalau letak dalam digital format, sometimes dia boleh hilang. That's why data yang paling baik akan disimpan di dalam format yang susah nak dirosakkan oleh elemen. Contohnya microfilm. Tahu microfilm? Microfilm ni dia filem saiz dia besar kita punya ibu jari besar ni. Tapi dia adalah dokumen lah, dokumen rasmi. Ini microfilm. Masih dipakai lagi kan? Bagi certain repository negara lah. Contohnya persuratan-persuratan dulu, perjanjian negara ke apa benda, dia masih lagi pakai microfilm. Sebab microfilm ni dia tak dimakan anak-anak, dia tak rosak. Jadi dokumen tu ada.
So soalan dia, kalau saya tanya pada tuan-tuan dan puan, data-data yang tuan-tuan dan puan kutip dan pungut daripada questionnaire, borang, kertas, laporan, last pergi ke mana? Mesin shred ke ataupun anda punya arkib ke mana tu? Anda pun tak pasti kan? Okey. Secara umumnya, sepatutnya data-data ini perlu diarkibkan lah ataupun telah disimpan dalam bentuk digital untuk tujuan rekod pada masa akan datang. Tujuan dia sangat jelas macam you all lah. Kalau you all belajar daripada zaman dahulu sampai sekarang untuk wabak itself, you akan banyak belajar apa yang dulu buat, sekarang tak buat, apa yang dulu salah buat, sekarang apa yang kita nak baiki. So benda tu perlu didokumentkan sebab dia akan memudahkan masyarakat akan datang. Contoh batch-batch you all lah yang akan mempelajari. Saya ambil contoh, data manual ini sebenarnya boleh digunakan AI, Artificial Intelligence, untuk dikonvertkan dalam bentuk digital. Dia dipanggil sebagai OCR lah. OCR adalah Optical Character Recognition. OCR ni adalah salah satu teknik untuk menukar perkataan kepada bentuk digital huruf. OCR reader. So contohlah anda ada smartphone kan, anda klik, dia akan ada tulis itu OCR. So OCR ini adalah image to text. Macam tu. Dia akan menukarkan perkataan kepada teks. So benda ni sangat penting lah. Cuma masalah dia akan banyak membaca image-image yang boleh dibaca oleh komputer. Seperti image yang keluar sendiri daripada komputer punya font ataupun tulisan anda yang macam tulisan komputer lah. Tapi kalau tulisan macam tulisan saya, memang dia tak boleh baca lah. Kan tulisan pun jenis gulung macam tu. Contoh saya, ini nama saya kan. Agak-agak komputer tahu tak pun dia. Dia akan tahu X dengan Y. Yang lain semua dia tak tahu. Dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam macam ni lah. Dia akan buat X tu macam tu lah. So dia tak boleh baca. So itu yang Okey, kemudian kita ada step yang seterusnya adalah integration data. Yang ni saya kata ni tadi daripada public sharing, social network ataupun raw data yang kita ambil kat field. So yang ini kita akan belajar dalam tutorial lah macam mana cara awak nak kutip data daripada repository dan nak gunakan untuk kelebihan kamu. Data manipulation and editing, yang ini biasanya kita buat dekat Excel ataupun mana-mana statistical package. Nanti saya akan tunjukkan cara nak edit dan manipulate data dengan cara yang mudah. Dan yang terakhir adalah macam mana kita nak manipulate data tu dan buat adjustment berdasarkan software-software yang saya cakap tadi. SPSS ada tak awak install? Ke tak ada? Tak ada. Okey, mana yang tak ada SPSS boleh install alternatif lah daripada SPSS yang dipanggil sebagai PSPP. PSPP ni adalah salah satu alternatif yang boleh digunakan untuk menggantikan SPSS. Function dan capability dia lebih kurang sama, cuma dia kurang sikit lah. Saya ambil contoh PSPP, semalam saya lupa nak sebut, tetapi selepas saya berfikir, saya rasa baguslah kalau saya cerita kat awak. Cuma dia tak berapa comel lah seperti SPSS, tapi dari segi fungsi lebih kurang sama macam SPSS. So kalau kamu belajar basic statistics, so basically boleh pakailah SPSS data dalam PSPP. Contoh awak dapat data daripada pakar dalam format SPSS, awak boleh tukar format tu ataupun awak boleh baca format tu menggunakan PSPP. PSPP percuma boleh download dekat Linux, Windows ataupun Mac. So saya ambil contoh, cuma kekurangan dia ada beberapa lah analisa-analisa yang tidak boleh dibuat. Contohnya macam regression ni dia ada linear dengan binary logistik sahaja. Non-parametric pun dia tak sebanyak macam SPSS sebenar. Macam tu juga dengan transformasi data. Transformasi data ni sebenarnya bermasalah lah kalau kita nak buat data manipulation in term of changing the date and time. Dia susah sikit lah kalau pakai PSPP ni. So yang terbaik memang pakai SPSS ataupun another software. Okay, tapi dari segi fungsi boleh pakai. So kalau ada data SPSS, saya ambil contoh kalau saya buka data SPSS ni, so dia akan sama je, view dia sama macam SPSS. Siapa pernah belajar SPSS? Tak pernah belajar Tak pernah? Lama tinggal Okay. Nanti dia akan ada dalam topik, tak silap saya 1.6 ke 1.7 macam tu. Awak akan belajar tentang statistical software lah. Saya akan tunjukkan ketiga-tiga ni sekaligus. SPSS, Jamovi dengan PSPP. Sebab benda ni ada yang free, ada yang bayar. Okay. Lagipun sedikit. Alright, so ini adalah online data collection. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, online data collection ini ada sedikit revise daripada kurikulum yang lama, iaitu kurikulum sekarang, iaitu kita akan membuat online data collection ni kebanyakan masa. Cuma isu dia, online data collection memerlukan online. Dia perlu ada infrastruktur. Ada setengah kawasan kadang-kadang tak ada internet kan. So kawasan yang tak ada internet mempunyai cabaran keimanan yang tinggi lah. That's why kalau kita gunakan Epic Info sebagai contoh dalam apps ni, kita boleh ambil data. Lepas tu data tu simpan dalam handphone kita. Kemudian dia boleh disync kan. Disync maksudnya dia boleh dihantar ke cloud lah, cloud storage.
untuk di-retrieve oleh kawan kita dekat dalam bilik outbreak. Contoh macam tu. Boleh bila kawasan tu ada internet. So ada banyak lagi lah cara untuk kita collect data secara online. Antara yang paling latest zaman sekarang ni, terutama dari segi environmental data. Online data ni tuan-tuan mobile kena faham online data maksudnya dia akan pergi ke cloud. So ni semua akan ada betul tak? Infrastruktur. Okay, so kalau nak pergi ke cloud ataupun server, dia mesti ada internet. Okay, kalau tak ada internet nak pakai apa? Nak jadikan dia online. Nak hantar juga data, tapi bukan dalam bentuk internet. Nak pakai apa? You boleh ada beberapa communication protocol lah seperti GSM, GPRS. Lagi satu saya telah ini yang digunakan oleh siapa? Elon Musk lah. Faham kan? GPRS, GSM ni yang mobile phone pakai Nokia tu. Itu SMS. So maksudnya itu semua pun sebenarnya adalah online data. Cuma dia dalam bentuk yang tak diakses lagi ke dalam databases. So beza dia dengan yang dibuat sekarang ni pakai phone hantar data. Sebenarnya you hantar data GPRS menggunakan data plan lah. Di mana data plan ni akan transfer you punya binary code yang you hantar tu kepada dalam bentuk struktur dan kemudian dia menjadi karakter. Jadi sebenarnya contoh awak tulis saya kan S-E-Y-E. Setiap satu ni dia ada binary dia. S 0001111010. Ini baru X. Dia ada binary lah. So binary data tu akan dibaca oleh chip awak punya handphone, dihantar melalui GPRS atau GSM. Kemudian pergi dapat kepada receiver, dia ada repeater dan sebagainya, maka dapatlah perkataan S. Itu baru S. Belum kiri, Y, A. So perkara ni semua berlaku dalam masa kurang daripada 1000 milisecond. Cepat ke tak cepat? Cepat. Memang sangat pantas lah, less than this time. So online data collection yang kita akan buat ini terbagi kepada beberapa komponen utama. Terutama awak lah sebagai PPKP. Ini saya cerita awak sebagai PPKP, non as a epidemiologist. So dalam PPKP punya world ni, selain daripada kita nakkan health data, okay, ini yang paling utama. Yang kedua adalah kita nak environment data. Ini awak mesti ingat. Sampai bila-bila you all mesti ingat. Inilah kelebihan you all berbanding dengan bidang lain yang mungkin banyak fokus kepada medicine dan health. Tapi you all kena juga fokus kepada environment. So dalam environment ni ada banyak lagi sub-komponen environment yang berkenaan. Antara yang utama adalah agent lah. Agent seperti udara, lagi air, lagi tanah, lagi vector, lagi apa lagi, food, lagi else lah apa-apa yang berkaitan. Kemudian jenis data yang ada ni, ada banyak pula jenis data tu berstruktur, data struktur. So secara umum ni saya bagi tahu lah, data-data environment ni mesti ada elemen-elemen berikut. Ini elemen yang jarang kita pertimbangkan. Tapi bila nak guna, masa tu baru terhegeh cari. Namanya data spatial. Data spatial ni contohnya apa? Let's ada pakai GPS. Apa nama Garmin, betul? Key in dah. Masuk dalam Web Pro. Dah masuk. Hidden dah masuk. Nak map. Dia pergi ke tengah laut Andaman. Dia tak masuk dekat Malaysia. Sebab kita tak ada asas tentang spatial network. Masa kita pakai GSM tu, masa kita pakai CIS modul tu, kita lupa nak set ikut kita punya coordinate reference system. Kita panggil CRS lah, coordinate reference system. Bila tak sama CRS, bila letak dalam komputer, dia jadi lagi. Sebab komputer punya CRS lain, handle lain, yang handphone lain. So that's why you kena ada understanding what the CRS. That's why walaupun you ambil online data, you nak ambil juga environment data, you punya coordinate reference system salah, last kali tak boleh analyze, dia akan dapat apa kan? Kekecewaan lah. Okay, ada lagi satu cara, contoh macam spatial ni kan. Nanti kita belajar macam mana daripada alamat, even dalam ni pun ada, dalam modul info pun ada. Awak ada alamat, tak ada lihat dong, awak boleh keluarkan lihat dong. Tapi tak ada kulit lah, faham tak? Awak ada alamat, tapi alamat itu nak dikeluarkan point data lihat dong kan? Boleh, jawapan itu menggunakan teknologi yang sekarang dah ada banyak open data. Alright, so online data ada environment, ada data tadi saya tak boleh explain lah. Dan ini termasuk juga sosial, lepas tu demografi, lagi ekonomi, lagi apa lagi? Lain-lain lah, polisi, lagi apa lagi? Polisi ni biasanya berkait dengan apa? Siapa tahu? Contoh apa? Contoh isu apa? Kesihatan persekitaran dan epidemiologi yang berkait dengan polisi. Yang kadang-kadang kita dengan rakan-rakan pakar dan sebagainya terikat-ikat. Tak tahu nak buat macam mana. Sebab dia berkaitan dengan kuasa-kuasa lain. Contoh apa?
Contoh refugees. Refugees apa refugees? Orang-orang pelarian, orang-orang macam yang tak ada IC, susah. Yang kita panggil undocumented personnel. Parti, orang ni sebab dia ada banyak interested parties yang lain juga. Cuma kita dalam kesihatan kesetaraan, dalam KKM, kita more interested on their health lah, dan untuk bendung dia daripada menyebarkan penyakit itu ke orang-orang populasi yang sihat. Tahu tak ada beberapa perkampungan haram yang berada dalam hutan yang hidup? Tahu kan? Yang ini saya tak nak ceritalah kat mana sebab saya pun tak tahu sangat kes tu, tapi saya tahu ada wujud wabak. So sebab wabak tu wujudlah kita tahu ada perkampungan haram. So kalau tak ada wabak kita pun tak tahu. Dahsyat kan? Jadi itu benda-benda yang kita sebagai rakyat kena ada patriotisme lah untuk memahami juga benda-benda ni secara spesifik. Okay, perform data management through online and data collection for epidemiological investigation. Yang ni kita akan explore sekejap lagi. So 2 jam pagi ni sebenarnya topik 3 dan 4 hanya nak cerita superficially tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan data dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kaedah mengonlinekan data. Itu 2. Okay, kemudian kita akan perform manipulation of variable. Manipulation of variable ni kita akan gunakan software lah. So kita ada beberapa contoh data collection using online system ataupun suitable statistical package seperti Jamovi. Jamovi ni saya dah tunjuk semalam, dia boleh guna secara cloud. Anda boleh tulis perkataan clouds.jamovi.org. So kat sini anda perlu login menggunakan account masing-masing. Sebagai contoh, so lepas anda login, anda boleh gunakan terus. Saya tak register dalam account ni, saya minta maaf, saya kena tukar browser. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Jamovi Cloud. Okay, Jamovi Cloud. Jamovi ni selain daripada Jamovi Cloud ada lagi satu option untuk membuat analisa data juga secara percuma dipanggil JASP, JASP. Tapi JASP ni saya tak ajar lah. Tapi samalah dia punya function dengan Jamovi. Cuma yang ini lebih advance terutama apabila anda nak membuat Bayesian statistics. Bayesian statistics ni adalah statistics of incomplete data. Contoh kan macam kita nak cari orang kat tengah laut, kita tak tahu orang tu kat mana kan sebab tengah laut ni besar betul. Tapi kita boleh jangkakan orang itu bakal berada di mana menggunakan Bayesian statistics. So kita boleh gunakan data-data daripada flow current, kelajuan angin, kelajuan ombak dan lain-lain. Kita boleh predict lah dekat mana plot-plot yang mungkin orang ini ada menggunakan Bayesian statistics. So itu just to give you some knowledge lah. Alright, so saya dah siap. Saya akan login, start session, so kita boleh gunakan. So cloud statistik ini membantu anda untuk menganalisa data secara percuma. Contoh anda ada handphone, anda tak ada komputer, anda ada tablet, so anda boleh gunakan Jamovi Clouds untuk membuat data analisis. Saya ambil contoh, saya boleh gunakan ToothGrow ni. Ini adalah salah satu contoh data yang ada di dalam contoh dataset. Dia adalah untuk mempelajari tentang ANOVA, Analysis of Variance. So kat sini saya boleh buat Analysis of Variance lah. Analysis of variance, dia sangat simple Contoh saya akan ambil supplement as a factor and then length ni as a tooth length lah, kepanjangan gigi. So dia akan bagilah berapakah dia punya bacaan So kita boleh letakkan kat sini model, assumption check, post hoc, kita boleh minta lah analisis, normality test nak buat pun boleh. Kemudian kita boleh minta descriptive statistic, tak ada descriptive kat sini, post hoc test contohlah. Oh, sorry. Ini adalah suplemen 2 grup je. Dose ada berapa? Oh, dia tak bagi summary statistik Dia tak lengkap ni. Yang ini adalah contoh lah. Kalau anda nak membuat ANOVA, dia ada t-test, dia ada regression analysis dan juga frequency. So anda sekarang ni kalau anda tengok, saya run dekat cloud maksudnya saya bukan run dekat dalam komputer saya. So anda boleh guna mana-mana komputer, yang penting ada internet, dia boleh run. Ini contoh Jamovi. Nanti kita belajar sekejap lagi macam mana nak gunakan kemudian hari ni Okay, subscription of the free platform. Yang ini anda tahu seperti siapa tahu subscription free platform ni apa? Contoh nak buat analisis yang dahsyat-dahsyat. Ini saya bagi tahu sajalah, mungkin tak ajar pun benda ni. Dipanggil Google Colab. Pernah dengar Google Colab? Tak pernah dengar Dia adalah salah satu daripada code Python based repository untuk membantu anda membuat analisa data menggunakan Python Ini tahap dewa lah, bukanlah dewa sangat pun. Dia lebih kepada programming language. Anda boleh buat programming, anda boleh buat juga analisa data no problem on that. Google Colab saya tak cerita, tapi kalau nak ada masa saya tunjukkan macam mana nak buat program. Saya pun ada juga buat beberapa program yang menggunakan Python ni untuk membuat macam OR, RR, CI yang pasal epidemiologi lah. So bila you tahu buat program, maka you tahu untuk buat
apps. So bila you tahu buat apps, maka you boleh buat macam-macam lah. Buat duit tu cerita lain lah, tapi nak cerita skill tu kita kena ada dulu ya. Okey, kemudian web, hosting dan server. Ini tahu kan apa beza website, apa beza hosting, apa beza server? Siapa tahu? Host ni apa host? Host tu adalah in charge, betul lah. Kalau anda ada website, anda kena ada domain. Domain tu macam geran tapak. Tapi host ni macam jalan raya. Ya? Kalau ada geran tapak, ada rumah, jalan raya tak ada. So, awak nak pergi kedai macam mana kan? Tak boleh pergi mana-mana. Awak duduk jalan situ, keras kat situ, makan tak ada, air tak ada, apa tak ada. So, that's why host ni macam dia punya jalan lah, dia punya laluan. Server ni adalah anda punya physical infrastructure. Dulu panggil server, sekarang ada istilah baru dipanggil serverless. Apa maksud serverless? Serverless ni juga known as cloud computing lah. Cloud computing. So, anda punya zaman ni sebenarnya dah pergi kepada zaman cloud computing. Cloud computing ni dekat Malaysia, siapa yang expert dalam bab-bab cloud computing lah, whatsoever ni? Jawapan dia ada dekat dalam My Data Warehouse tadi. Siapa tahu jawapan dia apa? Pandai Mimos My Data Warehouse. So kalau anda ada apa-apa pertanyaan, nak buat kolaborasi, boleh rujuk Mimos lah, sebab Mimos adalah antara data provider, antara ICT punya expert lah dalam bab yang berkenaan. Ni anda boleh pergi ni Data Warehouse. Nanti anda fikir-fikirkan lah, sebab setahu saya epidemiological data yang open data hanya ada di dalam COVID-19, dan lagi satu data yang open, kita panggil sebagai Open Data Gov. Open Data Gov. Ini pun open data juga. Anda nak buat research nanti kan, ni portal data terbuka. Cuma kualiti data di sini tengok coming soon Cuma kualiti data kat sini bagi saya boleh diperbaiki lagi lah, sebab dia sangat tak granular. Kemudian kita ada lagi Open Data Dosim. Open Dosim, pernah tengok Open Dosim? Open Dosim ni yang Menteri Ekonomi selalu war-warkan. Ini penting untuk menjadi sokongan faktor analisa risiko. Contoh anda nak lihat ada tak faktor ekonomi mempengaruhi orang, faktor education mempengaruhi orang. So Open Dosim is another platform yang sangat bagus. Data kat sini semua percuma, anda boleh dapat, anda boleh tarik, anda boleh download, anda boleh apa ni? Contoh kan, macam contoh saya ambil health, ada tak health? Banyak ni data katalog. Saya boleh tengok lah data-data yang berkaitan labor, composite, industrial, tak apalah, malah nak cerita banyak nanti. Okey, kemudian kita akan ada cloud based data collection. Okey, cloud based data collection ni menggunakan Google Sheet, Google Form, lagi apa? Jamovi tadi pun sama lah. Import, exportation apa? Export, import, masuk dalam sistem, export, share, keluar. Okey, manipulation, nak ubah suai. Okey, contoh macam mana anda nak ambil data, lepas tu anda nak tukar data tu dalam bentuk hari, daripada tarikh nak tukar dalam bentuk hari. So itu panggil data manipulation. Variable manipulation, tukar pembeli ubah. Contoh macam mana? Anda ada 5 skor kesihatan 1, skor kesihatan 2, campurlah sampai skor kesihatan 5, last kali dapat 1 skor yang menandakan kedai ni ditutup. Contoh. So itu dipanggil variable manipulation. Security setting, macam mana security? Security lah Anda memang kena belajar jugalah pasal data security ni. Nanti saya cerita kemudian Alright, sikit lagi. Memang mengantuk sikit kelas ni pagi ni. Introduction to AP Info Cloud Base. Okey, ni cara-cara nak ambil data. Okey, konten yang keempat, Introduction to Google Drive. Yang ni kita akan belajar nanti macam mana nak buat Google Drive. Okey, ini adalah yang kelima, strategi untuk collect data. Kalau cerita panjang tak guna, tembak tak kena, mari kita teruskan dengan amali. Kita ada lebih kurang sejam ni lagi untuk buat amali.